Orang kaya, siapa kaya angkat tangan? Mati kata tak ngaku. Siapa orang miskin angkat tangan? Tak ngaku juga. Atau macam mana? Saya tak pasti saya ni orang kaya ke orang miskin. Oh, sederhana. Sederhana tu kaya ke miskin? Kalau tak miskin, halah, kenapa teruk sangat ngaku, ya Allah? Sebab itu keliru sampai mati. Tak tahu aku ni kaya ke miskin. Kau tengok rumah, tapi Nabi pesan kamu tengok rumah, masuk rumah orang tunduk. Jaga mata kamu di 3 tempat. Masuk masjid jangan tengok telekung orang, jangan tengok beg orang, jangan tengok macam. Ingat kamu akan berjumpa dengan Allah sahaja, itu di masjid. Okay. Masuk rumah orang jaga mata, jangan pusing keliling. Nampak tak? Tapi itu ya Allah. Segala nak tengok sebab dah belajar tapi tak pakai. Itu baru cerita penglihatan je. Kita tadi baku tangan je tak selesai lagi, betul? Apa tangan yang paling mulia? Tangan yang memberi. Memberinya ikhlas ke tak? Memberi kerana orang ke kerana Allah? Jaga anak kerana? Kan kerana anak saya. Jaga rumah kenapa? Sebab dia rumah saya. Jaga kereta sebab apa? Sebab dia kereta saya. Saya yang beli. Saya aja. Sebab tu datang jari saya. Selagi kamu ada saya, putus hubungan dengan Allah. Jangan main-main. Bukan nampak macam gurau-gurau, soalannya macam bodoh-bodoh. Tetapi itulah nak membawa kita kepada keyakinan. Tengok tangan, syukur alhamdulillah, tangan ni belum sedekah ini ya Allah, tangan ni belum zikir ya Allah, tangan ni belum buat apa-apa gini ya Allah, belum ada kebajikan Allah. Nangis tengok tangan tak buat apa. Macam mana tangan ada pahala? Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya Allah, hari-hari aku tadi tangan di bawah, bila aku agaknya tangan aku nak naik ke atas? Nak tunggu kaya, sederhana. Tak kaya-kaya juga. Tak nak ngaku kaya. Padahal Subang Jaya, USJ, segala itu memang tempat orang. Sebab itu perompak lanung ramai. Sebab kawasannya kawasan orang kaya. Mana ada orang rompak ke bawah Medan? Betul? Ini kekuatan. Sedarlah siapa kita. Kalau kita kaya tapi tak ngaku kaya, kita kufur nikmat. Ada tudung berapa banyak? Puan ada berapa tudung? 30 lebih. Tangan main-main, 2 muka, 4 muka, 6 muka, 8 muka, semua ada. Tapi bila tanya kamu orang kaya ke miskin, sederhana. Orang sederhana tak ada tudung banyak-banyak dah. Orang sederhana, isteri Nabi 2 je jubahnya. Kita berapa jubah? Tu ada kat luar gantung lagi tu. Ada tak yang berkenan? Padahal ada rumah ada 4 lori dah jubah, tapi nampak kelip-kelip. Ini pasien baru. Baru masuk. Apa pasien yang ada kita nak ada? Badannya satu je. Betul? Sebab itu namanya nafsu. Betul? Maka sekali lagi siapa kita? Hamba. Masukkan ke dalam urat saraf, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam setiap titisan darah. Saya hamba Allah. Tak ada siapa yang kita takut kecuali Allah. Dia tengok orang lalu je dah, ish, nampak lain je orang tu. Ada orang tengok je tu, ish, tahu ada masalah. Kenapa? Kita lebih banyak bergantung dengan manusia, tidak bergantung pada Allah. Baca inna salati wa nusuki berbuih-buih, tapi keluar solat tak pakai. Nampak tak? Maka hari ini sampai mati, saya hamba Allah. Kamu nak apa? Apa yang saya boleh bantu? Sebagai hamba Allah aku boleh cakap apa? Sebagai hamba Allah aku boleh bagi apa? Sebagai hamba Allah aku tengok apa? Sebagai hamba Allah aku doa apa? Sebagai hamba Allah aku bagi apa? Jangan senang tak berbuat apa-apa. Sebab inilah bukti yang nanti nak masuk syurga, nak masuk liang lahat ni. Betul atau tidak? Tangan yang di atas itu mulia, maka tangan ini dapat selamat kita dari api neraka.
Kenapa nak genggam? Nak bagi tu setengah mati takutnya. Setengah mati menyesalnya. Setengah mati susahnya, tak tahulah nak bagi satu. Kita ada dua je. Dah ada dua tak cukup, kita ada dua je. Macam mana nak bagi? Padahal satu boleh bagi. Minum sekerat seorang. Mana boleh straw satu. Gelilah. Allah. Kerana kita tidak melihat orang itu sebagai hamba Allah. Kita tidak melihat kucing itu sebagai makhluk Allah. Maka bangun balik kekuatan. Saya minta maaf lah macam gaduh. Mana dia ceramahnya kita gaduh-gaduh kan. Ni kekuatan yang kita nak bangun. Jelas atau tidak siapa kita? Siapa kita? Kita nak ke mana? Apa bekal kita nak ambil? Kita nak balik ke mana? Okey, ini kekuatan. Jadi tadi kita kata jarinya jari siapa puan? Jari. Jangan kata milik saja, pinjam. Kalau milik Allah kamu tak berat pakai. Matahari milik Allah, bulan milik Allah, kamu tak dapat pegang dong. Langit, awan, angin, segala udara tu milik Allah, kita tak boleh pegang. Nak masuk udara dan segelas jadilah. Boleh? Tak boleh. Yang ada pada kita. Sebab itu Nabi pesan, kamu tidak mampu cinta Allah, tidak mampu kenal Allah kalau kamu belum kenal diri kamu. Kenal diri kamu. Sebab bukti kecintaan Allah, bukti kasih sayang Allah, bukti keagungan Allah, bukti kebijaksanaan Allah ada di jasad kamu, ada di tubuh kamu, ada di mata kamu. Kebanyakan kita lupa kenal orang sebelah, tapi tak kenal diri aku ni siapa? Siapa sombong kat tangan? Tak. Siapa kedekut kat tangan? Takut juga nak bagi, letih juga. Muka orang yang susah senyum itu kedekut. Alah, macam tabuk gigi kalau dia ketawa senyum. Latih diri supaya senyum. Sebab senyum tu tanda kamu senang hati. Senyum tu tanda kamu sehat. Walaupun dah dekat 70 umurnya, tapi itu ayat siapa? Ayat orang yang melihat. Betul atau tidak? Jadi kekuatan, kenapa kita makin tua makin nak sihat? Sebab kita nak dapat collection. Nak buat collection sebanyak-banyaknya. Dulu lara 4 hari 4 malam. Ya Allah, musim sekolah pakai short lagi, bukan pakai skirt lagi. Pakai short. Ya Allah, terloncat sana terloncat sini, tak malunya. Tudung usah cerita lah. Itu zaman saya. Okay. Aduh, cikgu buta, ustaz buta. Cikgunya Melayu, ustaznya tertonggok. Biar je kita tak pakai naruh tak. Kerana ketika itu orang tidak melihat ada Allah. Orang melihat kerja. Tak boleh, ini pun tak boleh cakap. Walaupun salah dari segi agama, kita tersumbat salah tak habis. Okay, saya sampai ke college masih pakai seluar pendek main. Tak haru-biru ke? Atas arahan. Dia peduli apa kamu ambil kursus apa. Tapi kalau masa PJ, kamu mesti pakai pakaian PJ. Dia peduli apa kamu berdosa ke tidak. Yang berdosa ustaz-ustaz lah, buat tak tahu je. Contoh, konon kita nak jaga, bukan kita salah. Tapi dosanya ke siapa? Ke kita. Sebab itu taubatnya banyak-banyak, non-stop. Astaghfirullahaladzim. Aku dulu ya Allah ngadu dengan Allah. Allah tahu. Tapi kita nak mengadu menunjukkan penyesalan. Baru namanya taubat. Nampak tak? Maka sekali lagi kita bangun kekuatan balik bahawa kita hamba Allah. Sumbat pada telinga anak, sumbat pada telinga cucu. Okay. Tangan milik, tangan pinjam. Puan tengok saya pakai mata siapa? Mata pinjam dah. Dia telinga yang dengar ceramah saya pakai telinga siapa? Tadi kaki dari rumah sampai ke masjid pakai kaki siapa? Kaki pinjam dari Allah. Jadi Allah jauh ke dekat? Berapa dekat? Macam tak nampak dekat je. Di hati letih lagi.
Kalau setakat di hati, siapa tahu? Sebab itu syahadah itu, iman itu ada di mulut, ada di otak, ada di hati, tapi paling besar ada dalam penampilan, ada dalam amal. Kalau tak ada dalam amal, 4 lori pun besarnya dalam hati, tak keluar. Tak boleh. Sebab itu iman itu macam bunga. Bunga yang wangi. Bunga apa yang wangi? Bunga ros, bunga tanjung, bunga apa benda. Kalau besarnya bunga ros, kalau bunga tanjung tu halus je. Tapi bila malam lalu angin, wanginya. Ni ada apa ni ya? Betul orang ada dulu tak boleh dengar wangi. Kata ni ada benda turun ni. Tiba-tiba wangi je. Ya Allah. Boleh nampak? Jelas. Mesti keluar. Kalaulah bunga ros itu tak kembang, apa jadi pada wanginya? Iman itu seperti wanginya dalam bunga. Bunga tak boleh berhenti. Aku tak nak kembang lah, aku nak simpan je wangi aku ni. Boleh ke tidak? Iman kita mesti terpapar, terkeluar dalam ibadah, dalam amalan, dalam kerja harian, dalam aktiviti harian, seperti bunga yang menghembuskan wangi-wangian. Dia tak boleh berhenti. Bunga ros jangan kembang, aku tak nak kembang. Tak boleh. Tak boleh. Jadi jangan lagi kata imannya hanya ada di hati. Iman saya ada di semua. Dalam pertuturan saya, dalam mata saya, dalam telinga saya, dalam pergaulan saya, dalam kerja saya, dalam ibadah saya. Bukan ibadah fardu ain sahaja. Iman saya ada pada masa saya dengan anak saya, masa saya dengan cucu saya, masa saya dalam majlis, masa saya pergi kenuri, masa saya pergi pesta. Ada lagi pergi pesta? Tak ada kot. Tak. Pesta Pulau Pinang. Ya juga. Jangan main-main. Ortodok sangat doktor ni. Maklumnya orang tua. Contoh. Boleh nampak? Tak cukup di hati. Kerana hati itu raja, otak itu Perdana Menteri. Siapa ikut siapa? Raja ikut Perdana Menteri atau Perdana Menteri ikut raja? Saya bukan orang politik, jangan susah hati. Kadang-kadang sensitif. Ini macam orang sekarang apa parti PH. Dah tahu lah ni orang PH ke. Kalau dulu ini orang BN ke orang BA ni. Saya pergi semua pentas, tak boleh apa. UMNO panggil pergi, PA punya PAS pergi, PR pergi, segala pergi. Sebab kita pun dakwah, kena jumpa semua orang. Sebab kita nak semua orang masuk syurga. Tak kira partinya apa. Betul? Nanti bangun kekuatan balik. Kita harus nampak imannya dalam penampilan. Imannya di hati. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tapi anak kena tahu. Anak mesti rasa mak saya tu baik. Kalau orang baik, mana kita tahu orang tu baik? Siapa baik? Angkat tangan. Udah tak ngaku pula. Tu macam mana? Tak ada orang baik di sini. Ya Allah. Ngaku lah. Semua baik-baik. Tapi orang Melayu kata kalau baik tapi baik-baik. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Siapa kata jangan buat baik berpada-pada? Buatlah baik sampai mati. Dia kita tolong dia, kita tak tolong dia, kita tolong dia je. Sebab dia dekat rumah saya, dia tu tak tahu je ke tidak. Pura-pura ke apa? Ni minta sedekah ni susah ke apa? Ni ada penaja ni. Macam-macam setan bisik. Allazi yuwaswi sufi sudurin. Di mana setan berbisik? Ke telinga tak ada apa-apa. Ke sini. Ini yang menjadi masalah. Cuba pegang tangan kiri anda. Ada apa kat situ? Jantung. Siapa yang gerak jantung anda sekarang? Allah jauh ke dekat? Dengan duit anda sekarang jauh mana jauh? Jantung dekat ke duit dekat? Tapi anda ingat apa? Mana beg saya? Saya letak beg ke mana tadi? Tu bawah begnya. Tapi ingat setengah mati. Dia ke lagi.
Mesin tak depan, jantung di dalam. Yang hari-hari belum pernah berhenti, betul? Siapa jaga? Rasa tak? Terima kasih ke tak? Berapa kali syukur? Selalu, hari-hari syukur. Bukan selalu. Syukur Alhamdulillah masih boleh bangun, ya Allah. Aku ada jemputan hari ni, ya Allah, bantu aku hidup sampai besok, ya Allah. Lepas itu terpulanglah macam mana. Betul ke tidak? Sebab kita hidup bukan sebab hanya Allah je. Doa dari karya. Pasti orang yang jemput, ya Allah, tunggu panjang umur Dr. Rubiah tu bagi dia sihat supaya boleh datang majlis kita, tak malu gitu. Betul ke tidak, doktor? Jangan main. Contoh. Artinya sekali lagi iman di mana? Dalam amalan harian. Kerana dia tak ada orang dalam amalannya nampak, tapi dia hati pula tak ada. Kalau ikut tak ada kuasa nak membagi, tapi dah semua orang bagi. Kalau ikut hati tak nak pergi lah, tapi dia semua orang pergi kan, macam mana? Ramai selalu tak ayat tu keluar. Selalu. Bermakna amalnya tidak dari hati. Senyumnya selfie, hati tak senyum. Leteo, ini recording ni, jangan main. Minta maaf banyak. Nanti edit lah sikit. Jangan nganga tu keluar. Saya susah hati recording tu. Jangan keluar raw. Keluar yang cantik-cantik je lah. Muka memang cantik kan, tapi ke tengah habis tu letih juga. Tapi tak takut dengan rakaman. Biar dia rakam. Mudah-mudahan ada ayat dalam yang salah, mesti ada satu yang betul. Betul? Sebab itu jangan takut memberi. Ada orang, saya tak biasa rekod, saya tak tahu jadi macam mana. Nanti orang tengok macam mana. Lantaklah orang tengok macam mana. Betul ke tidak? Sebab itu Nabi berdakwah dengan orang apa? Orang Quraisy, orang kafir. Ini dakwah dengan orang apa? Orang Islam. Kenapa takut? Betul atau tidak? Maka panggil lagi, panggil tak panggil dah. Ada masjid lain panggil. Ini kekuatan, jangan takut lesen. Kita sebenarnya tak boleh kasar-kasar, nanti orang tak panggil kita macam mana. Buat kerana Allah je. Rezekinya dari Allah, betul ke tidak? Jantung dekat ke jauh? Dekat. Berapa kali syukurnya? Sekarang bangun tidur je, terus pegang jantungnya dulu. Duduk dulu, ya Allah, itu aku syukur Alhamdulillah jantungnya jalan. Daripada duit, syukur Alhamdulillah dapat duit, masuk beg-begnya jauh. Siapa gantung duit je kat sini? Ada tak? Letak bawah, tapi otak kita ikat ke beg lebih banyak daripada ke jantung. Apa jadi kalau aku fikiran salah, jantung ni sakit? Apa jadi kalau kena marah, jantungnya sakit? Lama terperanjat, sakit jantungnya. Pergi IJN. Nak masuk tak boleh, setengah mati nak tengok pesakit IJN. Awak siapa, dari mana dia, apa hubungan dengan pesakit? Oi, banyaknya soal. Macam muka nangki. Itu jeran saya masuk pergi melawat pesakit IJN. Astaghfirullah. Siap skrin gambar, doktor tengok sini. Ya. Ngap salah ke apa? Nak tengok orang sakit ni, ziarah ibadah ni. Tak boleh lama, 10 minit je ya. Siapa duduk 10 minit? 1 jam orang. Boring tak pun dalam buat? Boring. Selagi dia boleh bercakap, dia suruh kita bercakap. Betul? Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Imannya di mana? Allahnya di mana? Keyakinannya di mana? Dah tak berani sebut dah. Dalam seluruh kehidupan. Oleh itu tolong sayang ni, bangun pagi, ya Allah, Tuhanku syukur Alhamdulillah, ya Allah, otaknya masih normal, ya Allah. Aku pakai otak ni dari lahir sampai sekarang masih normal, ya Allah. Okay. Hari ini yang anak-anak yang tak normal datang kaunseling. Satu hari-hari dapat telefon anaknya pukul orang. Normal tak gak? Allahu Akbar. Pergi sekolah khas di Bukit Jelutong, nampak muka mak ayah semua normal, tapi anak semua autism, berhapul slow learner lah, gajah rimau. Jangan main-main. Dan semua muka tu muka tak gembira. Sebab sekolah tu sekolah khas.
Sekolah anak tak normal katanya. Bila tak normal mukanya macam mana? Sakit. Saya kata syukurlah. Anak yang ini yang doakan awak banyak-banyak. Anak ini anak calon syurga. Oh, abang ubah sikit. Tidak. Alah, dia ingat beban je. Di mana anak ni? Saya ada anak normal, ada anak tak normal. Mana lebih baik? Mesti dia kata anak normal, betul? Tapi Allah kata yang paling baik anak tak normal tu. Nak kamu dekat tak dengan Allah? Kamu banyak tak syukur dengan Allah? Anak ini anak tak ada dosa. Anak ni tak ada beraban gulu gili. Anak ni tahu yang baca doa je. Kalau anda ajar dia berdoa. Kalau anda ada iPad, Doraemon je lah. Nampak tak? Jangan dia tengok cacatnya. Kita ni semua cacat ni, betul? Siapa tak ada dosa kat tangan? Gila, betul. Balik umrah je masih kata ada dosa. Betul? Belum tahu Allah ampun ke tidak kita. Walaupun tahu wak. Betul atau tidak? Sebab itu datanglah balik jumpa Allah dalam keadaan bukan sekadar di Mekah Madinah. Kenapa Mekah Madinah takut sangat dengan Allah? Jangan cakap elok ni Mekah Madinah ni. Jangan gaduh-gaduh ni Mekah Madinah ni. Hujan tak hujan pun panting pukul 4 pagi kejar masjid, balik sini 4 pagi. Allahu Akbar. Masjid depan rumah lembat pagar je. Tapi kat Mekah Madinah hujan pula. Ini yang saya perhatikan. Kenapa takut sangat di Mekah Madinah? Cakap elok. Jangan kata tu. Sini cash tak? Bumi Madinah dengan bumi sini sama ke? Siapa pemiliknya? Ya Allah. Buatlah dosa di bumi yang bukan milik Allah. Ada tak? Ada tak? Sebab itu Ibrahim Idham, seorang pemuda datang. Ya Syekh, saya ni nak buat maksiat. Boleh ke tak boleh? Boleh, no problem. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kamu boleh buat maksiat dengan syarat bukan di bumi milik Allah. Rumah kita di bumi siapa? Rumah kita di tanah siapa? Tanah siapa? Siapa bayar cukainya? Siapa bayar cukainya? Kita ramai orang kata ini rumah saya, ini tanah saya, ini kebun saya, ini segalanya saya. Rasa-rasa betul ke salah? Ini pokok saya walaupun luar pagar. Jangan ambil. Betul ke tidak? Saya yang nanam. Ada hamba Allah, doktor, saya pokok mangga ni tak boleh tunggu masak. Nampak kuning-kuning sikit, petik lah. Kalau tidak orang lalu je metiknya. Saya kata untung juga sedekah. Tu kita tak sempat makan, macam mana? Sebab dia nanam bukan tujuan sedekah. Dia nanam tujuan saya nak makan. Nampak tak? Mana untung? You makan ke you sedekah? Sedekah, tapi bungkus punya bungkus. Ya Allah, saya belum lalu lagi kawasan ni, jadi selalunya begitulah. Luar pagar bukan tanah kita. Dalam pagar tanah kita kan? Dah takut dah tu. Datang kesedaran, Allah bagi ilmu. Tidak ada bumi yang kita punya, pinjam je. Kamu bayar cukai je. Tak bayar cukai pintu. Rumah-rumah apa? Dah tak berani dah tu. Betul tak? Rumah ampun. Punyalah lasak macam begitulah orang kampung.